Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran sirah untuk tahun 5. Sebelum tu mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sirah tahun 5 masih lagi di bawah tajuk besar yang sama, pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Tapi kali ini kita akan teruskan kepada unit ketiga dari sudut akhlak. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang mempunyai akhlak yang agung. Ini adalah dalil Nabi Muhammad merupakan seorang manusia yang agung. Dalil dalam Al-Quran. Jadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Daripada surah Al-Qalam ayat ke-4. Yang bermaksud sesungguhnya ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata. Ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata sesungguhnya kamu ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kamu Muhammad berbudi pekerti yang agung. Allah yang ciptakan Nabi Muhammad. Jadi Allah tahulah Allah ciptakan Nabi Muhammad sebagai manusia yang berbudi pekerti yang agung. Manusia yang ada akhlak yang agung. Macam tu. Jadi kita tengok akhlak. Akhlak ni dia terbahagi kepada 5 aspek. Kita boleh lihat kat sini ada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek hati. Yang kedua, harta. Ketiga, tenaga. Keempat, percakapan. Kelima, ke tepi. Kelima, sikap positif. Okey. Kita tengok contoh akhlak hati. Kat sini saya ada sediakan. Contoh akhlak hati adalah ikhlas, adil, amanah, dermawan, pengasih, penyayang, belas kasihan, dedikasi dan sabar. Semua ini adalah contoh akhlak dalam aspek hati. Yang berlandaskan hati. Akhlak yang berlandaskan hati. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau masuk dalam pensel semua tahulah contoh akhlak berlandaskan hati. Seterusnya, akhlak berlandaskan harta. Ada 2. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ini adalah sedekah selain daripada wang ringgit. Contohnya macam kamu sedekahkan pakaian kamu kepada orang yang lebih memerlukan. Ataupun kamu sedekahkan buku yang kamu dah tak guna, kamu bagi dekat kawan kamu yang memerlukan. Itu pun dikira sebagai sedekah jariah. Yang kedua adalah sedekah wang ringgit. Sedekah wang ringgit ni semua dah biasa buat. Macam tahun lepas ada buat kutipan derma setiap hari Jumaat dan hari Khamis pun ada juga. Tahap 1, tahap 2 kan. Tahun lepas kita ada buat penggiliran. Jadi Khamis dengan Jumaat buat kutipan derma di sekolah. Itu pun dikira sebagai sedekah wang ringgit. Seterusnya, akhlak dari aspek tenaga. Contohnya adalah tolong menolong dan gotong royong. Macam contoh kalau ada jiran-jiran kamu, kamu nampak jiran kamu baru pindah, dia angkat-angkat barang. Bolehlah kamu bertegur sapa dengan jiran kamu tu. Tanya, nama siapa? Boleh tak saya nak tolong angkat-angkat barang ke? Ada ke benda yang saya boleh tolong? Lepas tu nanti kalau dia izinkan kamu tolonglah. Tak adalah, janganlah kamu tiba-tiba datang terus ambil penyapu-sapu. Tak pun kamu datang terus ambil kotak dia, angkat kotak dia. Nanti dia ingatkan kamu nak bawa lari kotak dia pergi mana pula kan. Jadi kena minta izin. Walaupun niat kamu nak tolong,
nak tolong tu pun kena minta izin. Okey, seterusnya akhlak dari aspek percakapan. Kita lihat contoh yang pertama adalah bahasa yang sopan. Kita nak bercakap ni kena guna bahasa yang sopan lah. Pilih perkataan-perkataan yang elok. Banyak perkataan bahasa Melayu ni kamu boleh pilih untuk gunakan. Tak perlu nak cakap macam tu, banyak cara. Kita boleh guna cara yang baik. Kenapa kita nak guna cara yang jahat, yang buruk? Kan? Okey, seterusnya nasihat yang baik. Macam bila kita nak bagi nasihat, kita kena nasihat baik-baik lah. Macam kamu, anak murid saya pun, boleh je nak nasihatkan saya. Saya terima je nasihat kamu. Tapi kamu kena, kena nasihat, kena pandai nasihat. Kena pandai sampaikan nasihat apa yang kamu nak cakap tu. Kalau kena sampaikan elok-elok lah, baik. Nasihat yang kena hikmah, kena bijak dalam sampaikan nasihat itu. Bukan tak boleh, tapi kena bijak lah macam mana nak cakap. Cakap sopan-sopan baik-baik. Lepas tu ni, seterusnya perumpamaan yang indah. Kalau kamu nak cakap kawan kamu tu cantik kan, janganlah cakap kamu ni cantik lah macam monyet. Banyak lagi binatang, banyak lagi benda cantik atas muka bumi ni. Kenapa monyet juga yang kamu pilih? Kenapa kamu tak cakap kamu ni cantik lah macam kucing, kamu ni cantik lah macam pelangi. Banyak lagi benda kan. Kenapa mesti monyet? Macam tu. Fikir sebelum cakap. Lepas tu ni, seterusnya fikiran yang terbuka. Bila kita nak bersembang dengan orang ni, kita kena sediakan fikiran yang terbuka. Kita tak boleh fikiran yang sempit. Sebab bila kita bersembang dengan fikiran yang sempit, kita akan jadi macam cepat tolak orang punya pendapat, cepat tolak orang punya kenyataan. Kita akan fikir kita je yang betul. Tak boleh kalau macam tu. Sampai bila kita nak jadi lebih baik, lebih elok daripada kita yang dulu. Kalau kita berfikiran macam tu, kita akan ditakut lama je lah. Segitu je lah. Tak ada perubahan, tak ada maju ke depan. Macam tu. Kalau nak maju ke depan, kita kena berfikiran yang terbuka untuk memajukan diri kita sendiri. Macam tu. Okey, seterusnya akhlak dari aspek sikap positif. Contohnya yang pertama adalah bermanis muka. Ni jumpa orang berselisih tak senyum pun. Macam tu ya. Macam tu je kan. Ni kalau ada jumpa ustazah ke kat pasar-pasar malam tu, senyum lah walaupun pakai face mask kan. Kan nampak senyum guna mata. Macam tu. Macam tu, apa masalahnya? Lepas tu ni, yang kedua, hormat. Kena hormat. Kamu nak orang hormat dengan kamu, jadi kamu kena hormat dekat orang. Macam tu. Give and take. Bak kata bahasa Inggeris macam tu lah. Yang seterusnya, memelihara maruah. Bila kamu berakhlak, dalam masa yang sama, kamu jaga maruah kamu. Kalau kamu akhlak buruk, dalam masa yang sama, kamu buat perang yang buruk, dalam masa yang sama, kamu menjatuhkan maruah kamu sendiri. Bukan setakat maruah kamu je, kamu juga menjatuhkan maruah ibu bapa kamu juga. Macam tu. Okey. Seterusnya kita tengok zaman. Mana ni? Mana? Nak pen. Zaman jahiliyah. Nabi Muhammad hidup dan membesar di zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW ni dia hidup dan membesar di zaman jahiliyah. Tapi macam mana Nabi Muhammad tetap dengan budi pekerti baginda? Macam mana Nabi Muhammad tetap boleh je maintain je jadi baik? Padahal keliling Nabi Muhammad itu disekelilingi dengan orang-orang yang tak bermoral, tak berakhlak. Mencuri, bergaduh, bertumbuk, menculik, marah-marah, mabuk, minum arak. Tapi Nabi Muhammad tetap dengan budi pekerti yang agung. Macam mana Nabi Muhammad boleh jadi macam tu? Okey, kita tengok. Nabi Muhammad dikurniakan sifat pintar. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Nabi Muhammad dengan sifat pintar. Yang kedua, Allah juga mengurniakan Nabi Muhammad tajam pandangan. Yang ketiga, tindakan yang tepat. Ketiga-tiga benda ni Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad.
Macam itulah Nabi Muhammad boleh kekal dengan akhlak budi pekerti yang agung. Macam tu. Okey, semasa bergaul Nabi Muhammad akan ikut hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Kan ada tajam pandangan ni kan. Nabi Muhammad kalau sedang bergaul dengan rakan sebaya, masa Nabi Muhammad kecil kan, budak-budak macam bayi-bayi kamu kan, Nabi Muhammad bergaul, Nabi Muhammad akan tengok tajam pandangan kan. Nabi Muhammad tengok dulu, perhati dulu. Mereka ni nak buat benda baik ke benda buruk. Kan Nabi Muhammad jadi sifat pintar. Jadi Nabi Muhammad tengok, perhati. Menggunakan sifat pintar, Nabi Muhammad tengok mereka ni nak buat benda buruk ni. Jadi Nabi Muhammad pun menggunakan tindakan yang tepat untuk meninggalkan hal yang buruk mereka kerjakan. Akan tetapi kalau Nabi Muhammad perhati, tengok, lepas tu Nabi Muhammad tengok, ni mereka nak buat benda baik ni. Jadi Nabi Muhammad pun ikutlah sekali. Buatlah tindakan yang tepat dengan ikut sekali dengan mereka. Buat hal yang baik. Macam tu. Okey. Kenapa ni? Alih-alih. Seterusnya kita tengok Nabi Muhammad tidak pernah minum arak. Walaupun di zaman jahiliah orang keliling Nabi Muhammad tu ramai yang minum arak, tapi Nabi Muhammad tak minum pun arak walau setitik. Okey, seterusnya Nabi Muhammad juga tidak pernah makan sembelihan pemujaan. Macam ada orang sembelih kambing untuk pemujaan berhala. Nabi Muhammad tak makan kambing tu. Sebab kambing tu disembelih untuk pemujaan berhala. Nabi Muhammad tak makan. Dan Nabi Muhammad juga tidak pernah ikut serta mana-mana majlis pemujaan. Tak kira lah pemujaan berhala kecil ke besar ke, yang terkenal ke yang tak terkenal ke, Nabi Muhammad tak ikut pun. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok, nak dekat habis dah ni. Akhlak berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berakhlak sesama keluarga kita. Apa dalilnya? Apa bukti yang mengatakan Allah suruh kita untuk berakhlak dengan keluarga? Ini dalil nakli, berakhlak dengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusahum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Nampak tak? Nabi Muhammad suruh kita jaga ahli keluarga kita. Kita nak masuk syurga takkan? Tak habislah kita masuk syurga seorang-seorang. Mestilah kita nak ajak keluarga kita sekali. Macam tu. Jadi kalau kita nak pelihara diri kita supaya tak sakit kena api neraka, kita pun naklah juga pelihara ahli keluarga kita. Kan kita sayang keluarga kita, jadi kita kenalah lindung keluarga kita daripada kena api neraka. Jadi jaga ahli keluarga elok-elok. Okey? Seterusnya, masih lagi akhlak berkeluarga. Akhlak berkeluarga. Adab dengan keluarga. Pertama, lemah lembut. Lemah lembut, cakap elok-elok. Lepas tu kalau nak bergurau tu, bergurau elok-elok. Bukannya tak boleh bergurau, boleh bergurau, tapi kena elok-elok. Boleh nak main, tapi kena main elok-elok. Janganlah main gana-gana, main tumbuk-tumbuk. Nak main tumbuk-tumbuk tu boleh lah, tapi kena hati-hatilah. Janganlah tumbuk betul-betul, kang lebam mata kang. Nanti tak nampak dah nak baca Al-Quran ke kan. Macam mana tu? Okey. Seterusnya, adil. Adil sesama ahli keluarga. Macam tu. Kalau kamu bagi adik kamu coklat, adik kamu lagi seorang pun kamu kena bagi coklat. Gitu. Okey, seterusnya pengasih dan penyayang. Kita kenalah sayang dengan ahli keluarga kita. Kalau ada orang bully adik kita, takkan kita nak biar je. Mestilah kita tolong adik kita kan. Kenapa kamu buat macam ni dekat adik saya? Adik saya buat apa-apa ke dekat kamu? Kenapa kamu buat macam ni dekat adik saya? Tanya dia elok-elok macam tu. Yang seterusnya, sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik.
Kalau kamu nak didik adik kamu, nak ajar dia, kamu kena sabar. Saya pun kadang-kadang, kita pun manusia biasa. Kadang-kadang hilang sabar dah juga kan. Geram lah juga. Tapi sabarlah. Sabar. Saya pun ada adik juga. Kadang-kadang saya geram je dengan adik saya tu. Tapi nak buat macam mana? Itulah adik saya pun. Nak buat macam mana? Itulah adik saya pun. Jadi saya kena sabar je lah dengan dia. Lagipun bukannya semua hal buruk pun dia buat. Ada je dia buat saya senyum, saya gelak, dia tolong saya. Bila kita teringat dia buat salah, buat jahat kat kita jangan ingat jahat dia je. Kita berusaha untuk ingat benda-benda baik dia buat kat kita. Okey. Seterusnya, beri nasihat dengan hikmah. Kita kalau kita nak bagi nasihat ni, tu macam tadi dah saya cakap, nak bagi nasihat tu boleh, tapi kena pandai, bijak. Macam kamu ada abang, ada kakak. Kamu nak nasihatkan abang dengan kakak kamu supaya sidai tuala lepas mandi. Jangan main campak-campak je, tak elok. Nanti bertaik lalat tuala tu. Kamu nak cakap macam tu dekat abang dengan kakak kamu yang suka duk sepah-sepah tuala ni, macam mana? Kamu kena cakap lah elok-elok. Macam mana? Fikirlah macam mana nak cakap. Kalau abang kakak kamu tu garang, kamu kenalah cakap elok-elok lah. Takkan cakap, oi, tuala ni pandai guna, tak reti nak sidai. Takkan nak cakap macam tu kan. Cakap lah, Kak, tuala ni kan, mak selalu marah saya. Mak cakap kena sidai. Kalau tak, ada tai lalat banyak-banyak. Tu nanti susah nak bersih. Cakap lah macam tu elok-elok. Elok-elok, cakap je elok-elok. Macam tu. Kalau tak berjaya juga, pasing lah kat mak. Macam tu. Tak pun pasing kat abah. Pasing kat abah. Ayo, abah garang. Okey, seterusnya kita tengok pengasih. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang pengasih. Apa buktinya? Ini ada peristiwa Nabi Muhammad membantu isterinya dalam hal kerja rumah. Nampak tak? Nabi Muhammad sayang dengan isteri-isteri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tolong isteri baginda dalam hal-hal kerja rumah. Jadi kalau kamu sayang dengan ibu kamu, kamu kena tolong ibu kamu buat kerja rumah. Basuh singki, lipat kain, basuh kain, sapu sampah. Benda tak berat-berat pun. Tolong potong bawang. Kan? Masaklah, tolong masak sekali. Tolong. Okey, kita tengok seterusnya ni. Nabi Muhammad juga ada menjahit baju. Jadi kalau macam rencana sekolah tercabut tu, alah, benda tu sikit je, kecil je. Lagipun ada Google kan sekarang ni. Belajarlah. Macam tu. Nabi Muhammad SAW pun manusia yang agung ni. Menjahit baju sendiri. Jahit baju sendiri, koyak ni. Kamu siapa? Kamu siapa? Manusia biasa je. Pun tak boleh nak jahit baju sendiri ke? Macam tu. Saya pun jahit baju. Saya tak ada jahit baju. Jahit lencana lah. Lencana dengan tanda nama saya dulu. Saya jahit sendiri. Kamu pun jahitlah sendiri. Berlatih. Nanti dah tinggal seorang-seorang ke, macam mana dalam situasi darurat ke, apa kena tinggal dengan mak ayah, kamu kena buat sendiri juga. Apa kata kamu berlatih dari sekarang, kan? Okey, seterusnya kita tengok Nabi Muhammad sebagai insan pemaaf. Alihkan siap-siap. Don't make me angry lah. Okey. Nabi Muhammad sebagai insan pemaaf. Sifat pemaaf Rasulullah membuatkan ramai manusia, ramai musuh Islam beriman dan menerima Islam sebagai cara hidup. Nabi Muhammad ni seorang yang pemaaf. Jadi musuh Islam ni, dia buat jahatkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap maafkan mereka. Jadi mereka pun tergerak dan tersentuh hati itu dengan sifat pemaaf Nabi Muhammad ni. Dan kebanyakan musuh Islam masuk agama Islam, menerima Islam sebabkan sifat pemaaf Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad maafkan mereka ni walaupun mereka buat jahat nak bunuh Nabi Muhammad. Okey, kita tengok ada dua peristiwa dekat sini yang menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pemaaf. Peristiwa pertama, peristiwa di Taif. Peristiwa kedua adalah peristiwa Da'sur. Kita tengok dulu peristiwa pertama di Taif. Peristiwa di Taif,
Rasulullah dibaling dengan batu dan najis unta hingga berdarah semasa berdakwah di Taif. Ada satu ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah. Akan tetapi dakwah Nabi Muhammad itu tidak diterima baik oleh penduduk Taif. Malah dibaling dengan batu serta dengan najis unta sehingga Nabi Muhammad mengalami luka-luka di badan sehingga berdarah. Gitulah. Namun Rasulullah berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif. Walaupun dilayan sebegitu, Nabi Muhammad tetap meminta Allah supaya memberikan hidayah kepada penduduk-penduduk Taif ini. Walaupun ada malaikat menawarkan bantuan untuk memusnahkan penduduk Taif pada ketika itu. Nabi Muhammad tak minta dan tak menerima tawaran malaikat yang mana ingin memusnahkan penduduk Taif. Akan tetapi Nabi Muhammad memilih untuk memaafkan penduduk Taif dan minta supaya Allah memberikan hidayah kepada penduduk ini. Begitu. Okey, peristiwa yang kedua, peristiwa Da'sur. Da'sur ini adalah nama seorang lelaki. Nama orang Da'sur bukan nama tempat, nama orang. Da'sur cuba membunuh Rasulullah semasa baginda sedang berehat di sebatang pokok dalam perang Ghatfan. Nama tu perang Ghatfan. Qalqalah tu Ghatfan. Kena ingat ni nama peperangan ni. Dalam peperangan Ghatfan, Rasulullah berjaya merampas pedang daripada Da'sur. Rasulullah tidak marah, malah memaafkan Da'sur, membuatkan Da'sur terdorong menerima Islam. Peristiwa macam ni ada dah ramai lah. Sebenarnya saya tahu dua. Masa Nabi Muhammad nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad. Pada ketika itu ada seorang lelaki bernama Suraqah. Suraqah juga berusaha cuba untuk membunuh Rasulullah tapi tak berjaya. Sebabnya ada kaki kuda yang dinaiki Suraqah pada ketika itu terbenam dalam pasir jerlus. Dia ada pasir yang buat orang tenggelam tu kan. Terbenam dalam pasir jerlus. Jadi bila orang dah masuk dalam pasir jerlus ni, dia kena diselamatkan. Dia tak boleh, susah kalau nak keluar sendiri. Memang susah lah. Kebanyakannya mati kalau dia nak cuba bangun sendiri. Jadi Suraqah ni cuba nak bunuh Nabi Muhammad tapi termasuk dalam pasir jerlus. Walaupun mula-mula dia nak bunuh Nabi Muhammad, bila dah masuk dalam pasir jerlus ni, Nabi Muhammad tolong dia keluar daripada pasir jerlus. Bila dah berjaya keluar daripada pasir jerlus tu, Suraqah ni dia tak nak dah bunuh Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad baru je selamatkan dia daripada maut, kena telan dek pasir jerlus ni. Jadi dia tak nak dah bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bila dah selamatkan Suraqah, tak adalah Nabi Muhammad nak bunuh Suraqah balik. Tak. Nabi Muhammad maafkan dia, membuatkan Suraqah memeluk Islam pada ketika itu dan pulang ke Mekah semula. Kan peristiwanya sama lebih kurang macam Da'sur. Da'sur ni cuba nak bunuh Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad lagi tengah relax sandar kat pokok. Tiba Da'sur datang nak bunuh dia. Nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengelak, rampas pedang Da'sur. Tapi Nabi Muhammad dah pegang pedang tu, Nabi Muhammad boleh je nak bunuh Da'sur kan, sebab Nabi Muhammad dah pegang pedang. Boleh je nak bunuh dia. Tapi Nabi Muhammad tak bunuh pun Da'sur. Nabi Muhammad maafkan Da'sur. Membuatkan Da'sur terdorong untuk menerima Islam. Begitulah kisahnya. Nabi Muhammad seorang insan yang pemaaf. Okey, setakat di sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Pendek je. Assalamualaikum. Sebab tak ada waw kat tengah-tengah tu.